Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nova Channel. Berita gempak ya, dikatakan 10 ahli parlimen daripada PKR bakal memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional. Benarkah semua itu sahabat-sahabat semua, atau perkara ini sengaja ditimbulkan ya oleh pihak pembangkang untuk mewujudkan persepsi kerisauan kepada kerajaan hari ini? Jadi ya, kalau benar atau tidak, apapun saya mau kita mendengar ya pencerahan panas daripada Brother Iswardi ya berkaitan dengan isu ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nova Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita tonton dan juga dengar pencerahan daripada Brother Iswardi. Jadi kita balik kepada cerita tadi, 10 orang ni nak melompat ni macam mana Is? Tak ada. Tetapi 3 orang ahli Perikatan Nasional akan melompat. Saya kata itu 5, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak yang saya cakap itu 5? Berapa orang yang melompat? 5 kan? Dah 5 dah. Hari itu 4 saya macam, nak lompat tak lompat Muhammad ni? Nak lompat tak lompat? Akhirnya lompat juga. Akhirnya. Saya baik, betul 5. Kalau tidak, kena maki aku. Kau kata 5 Is, tak ada pun 5 melompat. Dah melompat 5. Sekarang ni saya kata 3. Cuma, ni saya bagi disclaimer sikit. Disebabkan oleh 5 yang melompat itu, punyalah besar kemaluan mereka. Mereka Choice di Lazada 3 dari 5 70. Pilih di Choice, pilih dapadan. Beli banyak, jimat banyak. Choice kini di Lazada. Choice di Lazada. telah mengadakan temu rapat yang mereka cuba untuk memastikan supaya melompat itu tidak berlaku. Mereka tengah cuba sekarang ni untuk memastikan supaya lompat itu tidak berlaku. So macam mana mereka nak memastikan supaya tak berlaku? Sekarang ini tak boleh nak kekang, tuan-tuan. Ahli parlimen bersatu, ramai yang dah tak yakin lagi dengan Muhyiddin Yassin. Bayangkan, dia boleh pergi announce Samsuri bakal jadi Perdana Menteri. Kenapa tak announce Azmin Ali? Kenapa tak announce Hamzah Zainuddin? Kenapa announce Samsuri? Kenapa? Kenapa announce orang di luar parti dia? Dan bila dia announce sebegitu, bukannya dia nak memenangi hati orang PAS, dia menyinggung hati orang PAS. Kenapa announce Samsuri? Kenapa tak announce Haji Hadi? Kenapa tak announce Tuan Ibrahim Tuan Man? Adakah naib presiden tu lebih tinggi kedudukan, padahal dia bukan ulama, dia bukan ustaz, daripada Tuan Ibrahim Tuan Man yang seorang ulama, seorang ustaz, lebih tinggi daripada Syekhul Islam Haji Hadi Awang? Muhyiddin Yassin boleh dengan sewenang-wenangnya pergi announce Samsuri yang bukan ustaz, bukan ulama, tiba-tiba bakal jadi Perdana Menteri. Itu sudah menyinggung perasaan orang PAS, dalam masa sama menyinggung perasaan orang di dalam perikatan, di dalam bersatu. Sehingga Hamzah, ada yang mengatakan sepatutnya Samsuri itu jadi ketua pembangkang, bukannya Hamzah Zainuddin. So adakah kemungkinan perkara tersebut akan berlaku? Ya. Kemungkinan besar perkara tersebut akan berlaku. So tuan-tuan, itulah dilema dinamik politik yang berlaku dalam negara kita. Saya tertarik sebab apa? Sekarang ini UMNO tengah mencari tapak. Okey, UMNO tengah mencari tapak. Ada di kalangan mereka yang bukan dalam UMNO, tapi even dalam program, badan peguam sendiri masih lagi cuba nak implicate Zahid. Ini adalah kenyataan. Badan peguam fail semakan kehakiman cabar DNAA Zahid. Badan peguam telah memulakan cabaran undang-undang terhadap keputusan Peguam Negara untuk mendapatkan pembebasan tanpa pelepasan DNA kepada Zahid Hamidi berhubung 47 kes pertuduhan rasuah. Badan Berkanun Profesional Undang-Undang mengumumkan pemfailan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi menerusi kenyataan media. Badan Peguam berkata bahawa ia cuba mencabar keputusan Peguam Negara untuk mendapatkan DNA pada 4 September sebagai sebahagian daripada kewajipan berkanun untuk menegakkan keadilan dan tidak dipengaruhi oleh rasa takut atau pilih kasih, fear of favour.
Tidak boleh dipertikaikan bahawa perbicaraan Zahid Hamidi bermula lebih 4 tahun lalu, iaitu 2019, di mana kes wujud prima facie dengan 77 hari perbincangan telah dilaksanakan. Saksi ke-15 Zahid Hamidi memberi keterangan dan perkara itu berada dalam peringkat pembelaan. Apabila dakwaan dibuat oleh SPRM, siasatan lanjut diperlukan berdasarkan beberapa representasi yang dibuat oleh Zahid Hamidi bermula pada Disember 2022, 3 tahun selepas kes itu bermula. Badan Peguam Malaysia berpandangan bahawa kuasa budi bicara peguam negara adalah tidak mutlak dan harus dihadkan dalam skop dan hadnya. Dilaksanakan dengan cara yang wajar seperti yang ditentukan oleh mahkamah di bawah kuasa penyamakan dan bidang kuasa yang wujud menurut undang-undang. Baik, komen saya. Pertama sekali, saya tak setuju dengan Badan Peguam. Bukan sebab kes Zahid ni lah. Siapa-siapa pun, kalau Badan Peguam tahu dia ni Badan Peguam, takkan dia tak tahu. Sebenarnya itu memang kuasa mutlak peguam negara. Kan, di bawah perlembagaan, sama ada nak meneruskan atau menarik, itu bidang kuasa mutlak peguam negara. Cuma dia kan argue lah. Kan, kita tengok nanti mahkamah will allow atau tidak. Tetapi ini saya cerita, kalau saya jadi Zahid lah. Kalau saya dah jadi Zahid, saya akan kata pada pada peguam, baik teruskan saja kes tu, dah nak ujung dah pun. Teruskan saja kes tu, sebab most likely kes tu akan sama macam kes VLN, visa luar negara, tahun 2021 yang dibebaskan oleh siapa tuan-tuan? Perikatan Nasional. Pada zaman Perikatan Nasional, hakim yang membebaskan, bukannya Perikatan Nasional. Saya terima benda tu. Korang je tak terima, saya terima. Now, kalau sekiranya Zahid teruskan kes tersebut, akan ada kemungkinan besar dia bebas secara perbicaraan. Sebagaimana kes VLN 2021, di mana dia bebas dalam perbicaraan. So, most likely boleh begitu. So, bagi saya, tindakan tek poteh untuk nak buat representasi, minta kes itu digugurkan, bagi saya itu tindakan yang tidak bijak. If I were him, saya akan kata no. Kan? Saya akan kata tak. Saya nak teruskan juga kes ini. Saya nak pastikan bahawa perkara ini habis dan terus dibicarakan. Nah, perkara ini sebenarnya memberi impak secara tidak langsung kepada prestasi UMNO sendiri. Kita baca ni tuan-tuan. UMNO masih jauh untuk mendapat kepercayaan Melayu, kata Tok Mat. UMNO masih jauh untuk mengembalikan semula kepercayaan orang Melayu terhadap susulan kekalahan pada PRA kemaman Sabtu lalu, kata Timbalan Presiden. Katanya, tugas mengembalikan kepercayaan orang Melayu kepada UMNO adalah sukar tetapi bukan mustahil. Tetapi buat masa ini, UMNO mesti menerima realiti orang Melayu masih jauh daripada mempercayainya sebagai parti politik yang berkesan, katanya. Okey. Tok Mat jangan hempas diri kuat sangatlah. Sebab pelangai UMNO menang. Kan? So pada waktu itu PAS bertanding, UMNO bertanding, tapi UMNO yang menang. So nak kata jauh sangat orang Melayu pada UMNO ni, tidak juga. Hey guys, introducing you the new cleanser, Cetaphil Foaming Cream Cleanser. It has amino acid surfactant system that helps provide a rich and leather foamy experience. Feeling soft and moisturized. Okay, I make the case like this lah. Di beberapa kawasan, terutama Pantai Timur, betul. Kemaman ni adalah kawasan tradisi UMNO. Sebelum itu memang UMNO menang secara berpenggal-penggal berturut-turut di kawasan Kemaman. Kemudian PAS menang, menguasai. Kenapa? Nah, antara sebab kenapa PAS menguasai, antara lain, saya nampak ada dua benda, faktor paling besar lah. Yang pertama, kerana kes-kes yang melanda ataupun yang terpalit dengan UMNO. Kes seperti Datuk Najib Tun Razak, Zahid Hamidi, pemimpin UMNO yang lain dan sebagainya, yang sama ada dikemukakan oleh orang oleh Pakatan Harapan ataupun oleh orang PAS sendiri, terutama Pakatan Harapan. Orang PAS ni menumpang je, sebab dia orang PAS ni mengkaji tak reti. So biasanya dia tumpang apa yang Rafizi kaji, kemudian dia gunakan perkara tersebut. Yang kedua adalah berkenaan antara lainnya kes DNAA. Kenapa dibebaskan? Nampak sangat kerajaan tidak adil. Itu yang mereka pertikaikan. Mereka bukan faham technical undang-undang ni. Tapi tak menjadi masalah lah. Itu adalah kehendak ataupun itu adalah rakyat. Kita nak terima macam mana? Satu undi seorang profesor yang faham undang-undang dengan satu undi seorang budak yang tak reti apa-apa, yang asalkan dia boleh mengundi, weightage dia sama. Tak ada beza. So itulah demokrasi. Kita nak kata macam mana. Now, nak mengembalikan kepercayaan orang Melayu kepada UMNO. Ini saya tolak
Saya keluarkan topi sebagai seorang setiausaha koordinasi Parti Keadilan Rakyat. Saya pakai topi penganalisa politik. Ini bukan seorang ahli PKR bercakap. Ini penganalisa politik bercakap. Saya kata sebenarnya untuk mengembalikan kepercayaan orang Melayu kepada Parti UMNO, sekarang ini mereka sudah memula dengan cara yang betul. Okey, saya kata tadi yang satu kes kan. Yang kedua DAP. Okey. Yang saya kata yang pertama tadi disebabkan UMNO buang kes dan sebagainya. Yang kedua sebab DAP. Orang Melayu kata mereka, okey, dahulu UMNO Barisan Nasional antara yang paling kuat jual produk. DAP tak boleh pakai, DAP ni merosakkan negara, DAP itu tidak DAP. Antara yang kuat guna pada masa itu adalah UMNO. Yang paling kuat membela zaman Pakatan Rakyat adalah PAS. Sekarang ini dah terbalik. UMNO berada di posisi PAS dahulu dan PAS berada di posisi UMNO dahulu. Tetapi DAP tetap ada kat situ. Kami dalam keadilan ni tak pernah ada isu mengenai dengan DAP. So bila keadaan itu dah terbalik, now, UMNO dahulu propaganda mereka sangat baik. Terbaik. Memang terbaik propaganda UMNO. Tetapi geng-geng propaganda UMNO yang terbaik itu pun ramai dah keluar, dah masuk PN dah. Dah masuk PAS, ada yang masuk Bersatu, dah berpecah-pecah. Mereka tak tinggal dalam Barisan Nasional kecuali seorang dua. Lokman Adam antara salah seorang yang masih ada. Yang lain tu banyak dah keluar. Yang pemain-pemain propaganda ni. Dalam PH ni tak ramai. PH lagi tak ramai. Saya tak tahulah siapa yang main propaganda. Kecuali saya lah. Saya pun tak apa sangat. Saya tak berani lah tuan-tuan. Tapi dalam geng-geng itu ramai. So mereka berjaya memainkan propaganda menakut-nakutkan orang Melayu dengan DAP. So isu dia bila mereka bersama dengan DAP itu jadi masalah. So ada conundrum. Ada rasa bersalah dekat situ. Bukan rasa bersalah pada DAP. Tapi ada rasa macam tak ketidakselesaan. Ada macam conundrum lah. Conundrum ni, alamak macam mana ni? DAP ni dulu kita kata jahat, tapi sekarang kita bersama dengan dia. So rakyat dah confused. So macam mana? So for me nak go forward dengan benda ni akan ambil masa. UMNO kena mula bergerak untuk menerangkan. UMNO kena, okay, yang pertama sekali, ini pendapat saya lah, I could be wrong, this is my opinion. UMNO kena mula dengan new slate. Dengan satu wajah yang baru, dengan satu gagasan yang baru, dengan satu matlamat dan visi yang baru. UMNO sejak sekian lama memang dilihat sebagai far right, konservatif, very nationalist ke arah Melayu, memperjuangkan Melayu dan Islam. Tetapi sekarang ini secara dasarnya UMNO dilihat sebagai dah apologetik. Malah kenyataan Tok Mat hari ini tak membantu UMNO pun. UMNO perlu bertahan, kekal politik sederhana. UMNO perlu kekalkan dinadasan politik sederhana, mempertahankan benteng penting untuk Malaysia, mempunyai pelbagai kaum dan agama, kata Timbalan Presiden Muhammad Hassan. Tuan-tuan, kalau kita dengar macam ni, yang berasa biasa berucap macam ni siapa? Datuk Seri Anwar Ibrahim. So UMNO dilihat sudah dilute ke arah central right. Ke arah center. Ke arah pertengahan. Orang tuduh PH ni left. Kita bukan left. Kalau kita left, kita dah mansur banyak akta di dalam kanun kesiasaan tu. Kita central right. Central tapi ke arah right. Kita central tapi ke arah left sikit. Central left. Macam UMNO sekarang ini dulu daripada right, far right, dia sudah central right. Kami central left. Tu beza dia. Tetapi dah menuju ke tengah-tengah. PAS far right. PN dia dulu central right. Tetapi mereka terpaksa ikut rentak UMNO, rentak PAS, mereka kena tarik juga hampir-hampir ke far right. Hampir ke far right. Mereka kena main permainan itu. Now, disebabkan oleh situasi dan keadaan ini, antara yang left siapa tuan-tuan? PSM lah, Parti Sosialis Malaysia memang far left lah. Itu memang far left. Sistem Islam itu far left. Itu memang far left lah. Malah baru-baru ini sistem Islam mengeluarkan kenyataan, kerajaan ni tak boleh pakai. Sebab tak membela geng-geng macam sistem Islam. See? So kita bukan far left, kita center left. Macam UMNO sekarang ni center right. Apa itu center left? Apa itu center right? Apa far left? Apa far right? Yang tu nanti kursus lain-lain lah. Kalau kita jumpa saya explainkan. Tetapi poinnya adalah betapa mereka tidak lagi terlalu konservatif, tidak terlalu nasionalis bagaimana sebelum ini. Which is good. Kita nak kena wujudkan negara macam tu balik tuan-tuan. Negara di mana kita boleh melihat toleransi. Bukan macam yang baru-baru ni toleransi. Kan? Kalau Coldplay, laknat. Kalau Coldplay main, laknat. Doa banjir, doa laknat. Sumpah.
cacian, makian. Tapi kalau dekat dia orang, dekat Kelantan, oh, toleransi. Itu bukan itu. Itu bukan toleransi. Itu yang penting aku buat tak apa, korang buat tak boleh. Itu. So bagi saya, UMNO kena kembali. UMNO sudah pun kembali ke landasan yang betul. Ini pendapat saya. UMNO is going to the right track sekarang ini, berada di dalam landasan yang betul. Cuma bagaimana dia nak menerangkan kepada rakyat bahawa inilah sebenarnya kaedah yang betul, bukan kaedah yang sebelum ini yang dilihat lebih ekstrim kepada perkauman. So I think UMNO ada future kalau sekiranya dia ditakbil oleh orang yang betul. Tetapi kalau mereka kembali kepada far right, for me it's already too late. Sudah agak terlewat untuk mereka sebab tempat itu sudah diisi oleh Bersatu dan juga oleh UMNO. Oleh Bersatu dan juga oleh PAS. Baik. Sanusi bakal dikenakan sekali lagi. Kena sekali lagi apa? Apa orang kata? Akta hasutan. Okay, kita dengar kenyataan Sanusi tentang patung Buddha. Sanusi dalam sidang Dun Kedah Rabu lalu mengejek penampilan Tiong dalam logat Kedah seperti tokong berkepala botak dan berperut buncit. Tapi Menteri Pelancongan kita ikut rombongan Perdana Menteri, sepatah tak cakap. Saya tengok muka tak ada tarikan pelancongan langsung. Dia kata Menteri Pelancongan pergi delegasi itu, ada Menteri Pelancongan Thailand, dia kena cakap tentang tarik pelancong Thailand masuk Malaysia. Tapi dia tak nak cakap, sepatah tak nak sebut apa. Muka dia kalau saya ajuk jadi macam tokong hak kepala botak tu. Hak buruk buncit tu. Tak kat pisang. Muka dia duduk macam tu lah. Tak cakap apa. Saya kata, awak menteri kita tak cakap apa. Sanusi. Okay. Tiong membalas. Tiong kata, nak pelancong ramai ke Kedah, Sanusi jaga mulut Tiong. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Tiong King Sing menasihatkan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi supaya menjaga tutur percakapan supaya tidak menjejaskan kedatangan pelancong ke negeri itu. Jika Sanusi mahu lebih ramai pelancong datang ke Kedah, apa yang penting beliau jaga kata-katanya. Kalau tidak, beliau hanya akan memburukkan keadaan dan ini tidak akan menguntungkannya, kata pemberita di Kuala Lumpur. Tiong memetik kenyataan Sanusi baru-baru ini terhadap pemakaian pelancong yang semakin telanjang yang diumpamakannya sebagai binatang. Ini yang binatang sebelum ini. Dia juga menyifatkan serangan dan penghinaan pengarah pilihan raya terhadap pelbagai taktik politik semata-mata. Ahli Parlimen Bintulu itu berkata demikian ketika ditanya jika dia akan memohon maaf daripada Sanusi atas penghinaan terbaru MB terhadapnya. Jumaat lalu perang mulut antara Tiong dan Sanusi bertukar buruk dengan kedua-dua saling melemparkan kata hinaan. Tiong pada masa itu menyoal jika otak Sanusi masuk air. 2 hari setelah Sanusi menuduh menteri berkenaan, kelihatan seperti tokong berkepala botak dan perut buncit. Ni Tiong ni boleh tahan macam Sanusi juga, tuan-tuan. Sanusi juga sebelum ini menuduh Tiong melancarkan kempen negatif terhadap Langkawi. So bila digelar tokong perut buncit, Tiong bidah Sanusi otak masuk air. Ini ni masukkan tu. Pertigaman lidah antara Menteri Sanusi menjadi semakin hodoh apabila masing-masing mengeluarkan kata-kata lebih ekstrim. Tiong hari ini berkata Sanusi masuk air 2 hari setelah Sanusi mengejeknya penampilan seperti tokong berkepala botak dan berperut buncit. Dia punya otak masuk air ke apa? Tuhan pun kasih sama tuduh. Dia kata saya duduk di bawah pokok pisang. Macam itu tokong Buddha yang berperut besar. Kalau you cerita begitu, you sudah menghina satu tokong lagi, katanya. Sanusi dalam Dewan Dun hari ini menyelar Tiong dengan berkata dalam logat Kedah. Muka dia kalau saya ajuk jadi tokong hat kepala botak tu, hat pok bucit tu. Dia berkata demikian ketika mengkritik Tiong dalam isu ini. So dalam masa yang sama, tokong perut buncit MPDAP lapor polis terhadap Sanusi. Ahli Parlimen Kampar Zong Zemin membuat laporan polis terhadap Sanusi dan menggesa pihak berkuasa menyiasat menteri di bawah akta hasutan. Ia berhubung kenyataan Sanusi yang menggelar Menteri Pelancongan sebagai tokong berkepala botak dan berperut buncit. Kenyataan Sanusi telah menghina dan mempelekehkan agama Buddha dan boleh menimbulkan perasaan bersakit hati, bermusuhan di antara satu kaum dan agama dengan satu kaum dan agama dalam Malaysia. Saya menyeru PRRM menyiasat di bawah akta hasutan. Tuan-tuan, itulah saya kata quality of our politician kan. Saya bukan cerita Tiong tu dia react je kepada apa yang Sanusi buat. Tetapi this is inilah dia. Saya kalau cakap Ubud takut walaupun tak faham. Tapi inilah dia level PAS. Inilah dia level pemimpin PAS. So kalau level pemimpin PAS begini,
level anak buah dia macam dekat komen ni, tuan-tuan rasa apa? Akan lebih bijak ke? Tak. Dia akan lebih teruk lah daripada bos dia. Kalau pemimpin dia macam itu, yang bawah ni lagi teruk. Kau ni nampak sangat nak membela agama lain, Tuan-tuan, saya nak cerita. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara dosa besar adalah apabila kita menyakiti orang lain, orang bangsa, agama lain. Kita menyakiti agama lain secara tidak adil. Kita menyakiti mereka. Itu juga adalah dianggap sebagai satu dosa. Ini hadis Rasulullah. Pergi cari. Kata orang Islam. Hadis pun tak pernah baca. Poinnya adalah even Islam recognize. Kita kena menjaga orang Islam, of course. Orang bukan Islam pun kita kena jaga. Selagi mana mereka adalah warga negara kita, kita kena jaga mereka seadil-adilnya. Tidak ada beza cara kita jaga orang Islam dengan orang bukan Islam, sama. Jangan sakiti mereka. Ayat Al-Quran. Janganlah kamu menghina sembahan-sembahan mereka. Ayat Al-Quran sebut. Kalau tak salah saya surah An-Nahl ke surah Al-A'raf, saya tengok salah satu. Janganlah kamu menghina sembahan mereka. Kerana sesungguhnya mereka berkemungkinan akan menghina Tuhan kamu. Dia kurang cerita ayat dia. Tapi janganlah kamu menghina sembahan-sembahan mereka. Ini apa kita buat, tuan-tuan? Tengok akhlak tadi tu. Inikah akhlak yang kata parti Islam? Inikah akhlak yang kata memperjuangkan Islam? Inikah yang dikatakan akhlak yang membawa acuan Islam? Kalau inilah akhlak yang memperjuangkan acuan Islam, saya rasa kita dah berada. Kalau orang kata inilah akhlak Islamis, saya rasa anda kena mengkaji balik, anda kena bersyahadah balik, anda kena belajar balik dan lihat balik ajaran Islam yang sebenar. Apa makna wasatiyah? Di sinilah saya kata bagaimana ajaran dan pandangan sebeginilah yang akan melahirkan ekstremis agama, yang akan melahirkan pelampau agama, yang akan melahirkan mereka yang akan mencetuskan pergaduhan, akan mencetuskan perpecahan hanya kerana berbeza politik. Tuan-tuan, nak berbeza politik silakan, nak sokong silakan, tetapi jangan guna agama. Jangan guna justifikasi agama untuk kita nak memecah belahkan orang. Kita ni tetap Islam. Orang yang masuk PAS tetap Islam. Dia masuk DAP selagi mana dia Islam, dia tetap Islam. Dia masuk PKR selagi mana dia Islam, dia tetap Islam. Dia tak masuk mana-mana parti pun selagi mana dia Islam, dia adalah tetap Islam. Akidah adalah akidah. Politik adalah politik. Itu perbezaan pendapat. Tuan-tuan nak naik motor ke, tuan-tuan nak naik kereta ke, tuan-tuan nak naik kereta api ke, tuan-tuan nak naik bas ke, daripada KL nak pergi ke Johor, tidak menjadikan tuan-tuan tu kafir. Itu hanya perbezaan kaedah. Macam mana nak sampai destinasi. Macam mana nak membaiki negara. Nak join PAS ke, UMNO ke, PKR ke, DAP ke, PSM ke, parti GPS ke, JRS ke. Itu semua adalah kaedah. Tidak mengeluarkan kita daripada Islam. Tetapi pemahaman orang PAS tak begitu. Bagi mereka kalau tak bersama dalam jamaah Islam. Memang ada hadis menyebut tentang jamaah Islam. Al-jamaah. Tetapi bukan PAS al-jamaah itu. PAS dalam hadis itu bukan merujuk kepada PAS. Kerana kalau merujuk kepada PAS, ramai lagi umat Islam kat dunia ni tak join PAS pun. Adakah mereka tidak berada dalam jamaah? Kan? Bagaimana? Bagaimana, tuan-tuan? Dalam Alright guys, so itu dia pencerahan padu daripada Brother Iswadi. Jadi kalau dikatakan sebelum ini 10 MP PKR menyokong PN, itu hanyalah cerita kosong daripada pihak pembangkang yang cuba membuat naratif untuk menutup kegagalan mereka, untuk menutup kemaluan mereka, sahabat-sahabat semua. Kerana apa? Kerana sekarang ini ada 5 dan dikatakan ada lagi bakal 2 atau 3 yang akan menyokong kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim terbaik. Jadi itu dia pencerahan daripada Brother Iswadi. Sahabat-sahabat di luar sana, sekiranya anda mau berikan sebarang komen, anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Dan sampai itu, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.